Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, calon Pakatan Harapan untuk kawasan Dun Labu, Datuk Haji Ismail, rakan saya Ketua Bahagian Anggota Rasa Datuk Hashim, Ahli Parlimen Rasa Saudara Shah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pengundi di Dun Labu, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Dun Labu pada malam ini untuk memberikan sokongan kepada calon Pakatan Harapan Datuk Ismail. Dan bersama-sama kita pada malam ini bukan sahaja rakan-rakan pimpinan dan ahli-ahli daripada Pakatan Harapan, tetapi malam ini kita juga melihat satu semangat perpaduan di kawasan Dun Labu ini bersama-sama jentera Pakatan Harapan dengan jentera Barisan Nasional dan jentera daripada UMNO. Ini melihatkan satu kesepakatan, satu perpaduan di kalangan dua gabungan politik yang besar dalam negara kita, yang buat kali pertama kita menjalin kerjasama dalam kempen pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu bahawa selepas pilihan raya umum yang ke-15 pada akhir tahun lepas, oleh kerana keputusan pilihan raya buat kali pertama dalam sejarah negara kita melihat bahawa terdapat parlimen tergantung di mana tidak ada satu parti yang mendapat majoriti di parlimen. Maka di atas kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang Pertuan Agong, Tuanku telah menitahkan supaya parti-parti yang mempunyai wakil dalam parlimen menjalinkan kerjasama untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan, parti-parti yang pertama menyambut saranan dan nasihat yang di-Pertuan Agong ialah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan diikuti oleh GPS dan GIS menyambut saranan daripada yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Kerana atas kebijaksanaan tuanku tahu bahawa hanya sebuah kerajaan perpaduan dapat menstabilkan keadaan politik di negara kita. Justru itu Pakatan Harapan setuju, Barisan Nasional setuju, kerana kita berlandaskan kepada satu prinsip dalam rukun negara: kesetiaan kepada raja dan negara. Ini prinsip yang kita pakai dalam membuat keputusan kita. Siapa yang tolak, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang menolak kerajaan perpaduan? Bukan BN, bukan PH, bukan UMNO, bukan DAP. Yang tolak kerajaan perpaduan ini, yang disarankan oleh Yang Pertuan Agong, yang tolak ialah Perikatan Nasional, yang tolak ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang tolak ialah Hadi Awang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, mereka lah yang tolak idea kerajaan perpaduan ini. Kita dalam Pakatan Harapan, kita dalam Barisan Nasional, kita mengangkat dan mendukung semangat dan prinsip yang telah pun digariskan oleh Yang di-Pertuan Agong, supaya kerajaan dibentuk di atas satu semangat perpaduan. Kita ketepikan perbezaan kita. Tuanku menitahkan, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Jadi kita sama-sama bekerjasama, sama-sama kita membentuk kerajaan, sama-sama kita ketepikan perbezaan, dan kita membawa penyatuan dan kesepakatan. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di sini, kita di bawah pentas bersama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Buat kali pertama kita berganding bahu, kita lawan pilihan raya. Ini membawa satu semangat baru, satu kekuatan
Mungkin di peringkat akar undi alih-alih belum lagi biasa. Ramai mungkin alih-alih UMNO, penyokong-penyokong UMNO belum biasa di atas pentas pemimpin DAP. Mungkin alih-alih akar undi daripada DAP belum biasa hadir ceramah bersama-sama dengan pemimpin UMNO. Tetapi ini adalah satu senario politik baru, satu realiti politik baru yang kita secara terang-terangan membawa kepada rakyat bahawa ini bukan sorok-sorok. Ini adalah satu kerjasama secara terbuka. Kita ketepikan perbezaan dan kita bawa satu politik baru. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam semua bahan publicity kita, termasuk iklan-iklan yang dibuat oleh DAP di media-media, termasuk di media akbar Cina, kita punya iklan, kita semua letak dua logo. Satu belah logo Pakatan Harapan, satu belah lagi logo Barisan Nasional, logo Dacin. Ada orang DAP pun tak percaya, dia kata betul ke DAP punya iklan ada logo Dacin? Saya kata ini tahun 2023. Kita mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini politik baru. Ini politik Malaysia pada hari ini. Kita bersama-sama, kita bersatu padu. Mengapa kita nak bersatu padu? Kerana yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kita nak membawa satu politik yang stabil dalam negara kita. Kita nak membentuk kestabilan politik di negara kita. Kerana hanya dengan satu kestabilan politik, negara boleh membangun, negara boleh maju ke hadapan. Ini yang kita nikmati dulu apabila kita ada kestabilan politik. Jadi pada hari ini kita nak membawa balik kestabilan politik kepada negara kita. Sudah cukup dengan pengalaman pahit. 5 tahun kita tukar 3 Perdana Menteri, 5 tahun kita tukar 3 kerajaan. Pada hari ini kita dah bagi komitmen. Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, empat gabungan parti politik ini memberikan komitmen. Kerjasama kita ini bukan main-main. Kita ada perjanjian gabungan. Kita akan buat yang terbaik. Kita akan angkat dan kita mentadbir negara secara sepenuhnya untuk tunggang pilihan raya ini sehingga pilihan raya akan 16. Signal yang cukup jelas telah pun ditunjukkan pada hari penamaan calon. Pada hari penamaan calon, Yang Amat Berhormat Premier daripada Sarawak Tan Sri Abang Jo dan Ketua Menteri Sabah Dato' Haji Ji, dua-dua pemimpin tertinggi daripada Sabah dan Sarawak yang mewakili gabungan GPS dan GRS, dua-dua datang ke Semenanjung, hadir di tempat penamaan calon bersama-sama dengan calon Menteri Besar Selangor Dato' Sri Aminuddin Syarif, dan selepas itu pergi ke beberapa tempat lain. Buktinya ialah bahawa signal yang ditunjukkan Sarawak dan Sabah kekal bersama kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Mereka tak goyah, mereka tak goyang. Jadi yang pertamanya, jangan kita termakan dengan fitnah, jangan termakan dengan dakwah bahawa kononnya kalau lepas pilihan raya negeri ini perikatan boleh tumbangkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Mereka boleh naik sebagai kerajaan persekutuan. Hakikatnya pada hari ini semua dalam yang kerajaan perpaduan ingin melihat satu kestabilan dalam politik negara kita. Fokus kita patutnya untuk kesejahteraan rakyat. Lepas pilihan raya negeri ini, apabila kita berjaya membentuk semula kerajaan-kerajaan negeri, fokus kita dalam beberapa tahun yang akan datang ialah bagaimana mengangkat semula Malaysia. Kita dah ada kerangka bagaimana nak pertingkatkan ekonomi kita. Kita nak membesarkan ekonomi negara kita. Kita nak pastikan pendapatan rakyat naik. Dan dengan adanya kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi akan datang. Pelaburan-pelaburan daripada asing akan datang. Penduduk-penduduk di Bandar Ais Tek
Sembilan di Dun Labu ini kita ada satu kelebihan. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita berdekatan dengan KLIA. Ini adalah satu tempat yang merupakan pemangkin pembangunan ekonomi negara kita. KLIA bukan sahaja sebagai satu airport yang terpenting dalam negara kita, tetapi kawasan sekeliling airport itu memang sudah pun ada perancangan pembangunan aeropolis di sekitar KLIA. Inilah konsep pembangunan aeropolis yang benar-benar berlaku dalam negara kita yang berada di tepi Bandar Anzac, iaitu di pekarangan KLIA. Dan tempat inilah yang akan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan. Saya tahu sedikit sebab saya sebagai Menteri Pengangkutan jaga bab ini, jaga airport, jaga konsep bagaimana nak bangunkan sektor logistik. Jadi lapangan terbang dia menjadi pemangkin, sebab di sebelah airport passenger kita ada satu kompleks kargo yang besar yang dulu LCCT, itu akan dibangunkan sebagai satu pusat kargo untuk serantau, dan banyak pelaburan dah masuk di sana. Banyak lagi yang akan masuk. Pelabur-pelabur dah masuk Malaysia. Sekarang ini mereka tunggu. Dia kata pilihan raya negeri masih belum berlangsung, takut-takut ada apa-apa berlaku. Jadi mereka tunggu dan lihat. Kita cakap kepada mereka, jangan bimbang. 12 Ogos ini kita akan berjaya membuktikan kejayaan Kerajaan Perpaduan Barisan Nasional Pakatan Harapan. Kita bentuk semula Kerajaan Negeri Sembilan. Dengan adanya satu kerajaan negeri yang stabil, yang sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan, akan datang banyak lagi pembangunan dan peraburan dalam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, kita ada kekuatan kita. Kerjasama politik yang kita jalin pada hari ini adalah satu hubungan yang dah lama terbentuk. Bukan hari ini kita duduk saja. Sebenarnya dulu walaupun kita bertentangan, sebenarnya kita baik sesama sendiri. Dengan Datuk Hashim tak ada masalah. Dulu dia Exco, saya ketua pembangkang, tak pernah gaduh. Adalah kita berdebat, kita berbahas, berbeza pandangan, itu perkara biasa. Taklah sampai bergaduh. Tak pernah bergaduh. Datuk Sri Aminuddin, dia pernah duduk sebagai adu pembangkang dua penggal. Lepas tu naik jadi Menteri Besar. Bersama Tok Mat tak ada masalah. Dengan Datuk Sri Jalal tak ada masalah. Jadi dalam konteks budaya politik Negeri Sembilan, tak pernah kita ada masalah antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Jadi hari ini apabila terbentuknya kerjasama di peringkat pusat, di Negeri Sembilan ini paling mudah kita bentuk Kerajaan Perpaduan. Kerana di Negeri Sembilan ini kerjasama antara PN dengan PH sudah pun terjalin sekian lama. Walaupun tak rasmi dulu, tapi antara kerajaan dengan pembangkang kita mempunyai hubungan yang cukup baik dan cukup akrab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya kestabilan ini, dengan adanya kekuatan ini, kita percaya Negeri Sembilan akan terus maju ke hadapan. Kita boleh laksanakan yang terbaik, baik dari segi pelaburan, baik dari segi pengurusan kewangan. Kita buktikan dulu daripada Tok Mat sampai Tok Min, kita punya rizal negeri semakin meningkat. Kita ada keupayaan kewangan. Kalau negeri-negeri bawah PAS nak bayar gaji pun susah. Tapi di Negeri Sembilan kita boleh bayar gaji bonus kepada kaki tangan awam. Setiap tahun ada bonus untuk kaki tangan awam kerajaan ini. Tak perlu berhutang kepada Kerajaan Persekutuan, tak perlu minta Kerajaan Persekutuan bagi kepada kita. Kerajaan negeri sendiri mempunyai keupayaan kewangan. Kita bayar bonus kepada kaki tangan awam kita setiap tahun. Malah bonus yang dibayar oleh kerajaan negeri lebih tinggi daripada Kerajaan Persekutuan. Ini bukti, ini rekod. Bukannya main cakap. Kita semua dalam Dewan Undangan Negeri ada live. Kita buktikan bahawa kita boleh mentadbir negeri. Sekarang bersama BN, ya
yang mempunyai pengalaman yang lama, lagi kuat kerajaan negeri kita. Jadi kekuatan ini akan diterjemahkan dalam pilihan raya nanti. Tetapi yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi di Tun Labu, pastikan Datuk Ismail kekal sebagai adun kawasan Labu. Di mana saja ada calon Pakatan Harapan, kita sokong calon Pakatan Harapan. Di mana saja ada calon Barisan Nasional, kita sokong Barisan Nasional. Boleh? Ini mesej kepada semua penyokong. Kita mesti gabungkan kekuatan kita. Apabila kita bekerjasama, kita sudah ada capai prinsip-prinsip penting dalam kerjasama ini. Saya tahu pihak lawan, pihak sebelah sana, mereka tak ada hujah, mereka tak ada modal, dia tak ada visi untuk bagaimana nak bangunkan kerajaan negeri, bagaimana nak bangunkan negeri sekalian. Tak ada. Calon menteri besar pun tak ada daripada sebelah sana. Mereka main isu apa? Tiap-tiap hari isu kaum dan agama. Bantai kita, kononnya UMNO sekarang ditunggang oleh DAP. Itu saja modal dia. Ini parti dah berpuluh tahun, senang ke nak tunggang UMNO? Dulu Mahathir pernah jadi Perdana Menteri bersama DAP. Kita tanya Mahathir, kita tunggang dia? Takkan kita boleh tunggang dia? Ini kerjasama atas prinsip. Yang pertamanya saya dah kata, kerjasama ini terjalin sebab saranan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, yang saya tahu sebab saya terlibat secara langsung dalam perundingan membentuk kerajaan ini, ada prinsip-prinsip kerjasama yang mesti kita patuhi bersama. Apa prinsip dia? Apabila kita duduk buat kali pertama pada 21 November, 2 hari selepas pilihan raya umum yang lalu, Datuk Zahid, Dokman, saya dengan Datuk Sri Anwar, dengan Mas Abu, Wakil PH duduk dengan Wakil BN. Wakil BN cakap, kerjasama ini mesti ada perjanjian. Betul, saya kata setuju, kita setuju. Perjanjian apa? Dia kata yang pertamanya, kita mesti berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Apa prinsip dia? Beberapa perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan mesti dipatuhi. Kita tanya, perkara mana? Yang pertama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan mesti dipertahankan. Saya jawab, Datuk Zahid, DAP daripada dulu lagi kita dah komit bahawa kita pertahankan Perlembagaan Persekutuan. Tak ada masalah untuk kita. Kita berada dalam kerajaan negeri. Bukan sekarang, dah 5 tahun. Pulau Pinang dah 15 tahun. Islam sebagai agama rasmi, Islam sebagai agama persekutuan, tak pernah kita cabar, tak pernah kita tolak. Bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, agama rasmi, memang kita menjunjung prinsip tersebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan agama lain-lain juga diberikan jaminan. Yang kedua, kedudukan orang Melayu, perkara 153, itu prinsip dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya kata tak ada masalah untuk kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tak menjadi masalah kepada kita. Kedudukan institusi Raja-Raja Melayu itu menjadi prinsip kerjasama kita. Saya jawab bahawa kita tak ada masalah untuk komit. Kita boleh letak pada tangan kita, memberikan jaminan bahawa kerjasama dalam kerajaan ini mesti kita mengangkat prinsip Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini terjamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi jangan termakan dengan fitnah mereka. Mereka tak ada hujah, mereka tak ada visi, mereka tak ada apa-apa alasan bagaimana nak dapatkan sokongan rakyat kecuali memainkan sentimen kaum dan agama. Sudah cukup bahawa pada hari ini kita dalam negara kita, Malaysia, sebuah negara berbilang kaum, kita gagah, kita bangga dengan kepelbagaian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang Cina bukan musuh untuk orang Melayu, orang Melayu bukan musuh untuk orang Cina. Begitu juga dengan kaum India. Kita sama-sama adalah rakyat Malaysia. Kita nak sebuah kerajaan yang baik, kita nak sebuah negara yang baik, sebab kita sama-sama nak rakyat Malaysia maju ke hadapan, hidup secara sejahtera, hidup secara aman
Itulah visi yang kita bawa pada hari ini. Di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita sama-sama dukung kerajaan ini supaya Malaysia boleh bangkit semula. Malaysia dah menjadi sebuah negara yang hebat. Kita tak mau lagi tercorot. Kita tak nak kalah kepada negara jiran kita. Kita nak jadi negara hebat dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi pengangkutan, dari segi kesihatan, dari segi masyarakat kita hidup baik, hidup aman. Ini nak jadi negara contoh kepada dunia kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap pilihan raya negeri kali ini kita buktikan kerjasama PM dan PH ini akan menghasilkan sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang kuat, dan ini boleh mengangkat Negeri Sembilan ke satu tahap yang lebih tinggi. Sama-sama kita mendukung dan kita berharap tuan-tuan dan puan-puan keluar beramai-ramai 12 Ogos ini, pastikan kerajaan perpaduan menang. Tak kira calon PH maupun calon Barisan Nasional, kita nak semua calon kerajaan perpaduan mendapat mandat daripada rakyat. Jadi saya berharap jentera-jentera kita selamat berjuang, selamat berkempen. Lama kelamaan kita akan membiasakan diri. Walaupun ini pengalaman pertama kita berkempen secara bersama, tetapi saya yakin apabila kita bersama, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi satu pasukan yang boleh membawa negeri kita dan negara kita maju ke hadapan. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani kepada semua.